صل على محمد. Alhamdulillah, insyaAllah yang sama-sama kita menyambung majlis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman oleh Ta'ala kan kita, dan insyaAllah marilah sama-sama kita mengamalkannya. Jadi insyaAllah kita sambung kitab kita, yakni kitab penawar bagi hati, yakni ubat bagi hati kita. Jadi insyaAllah kita sambung. Kita masih dalam kitab yang kedua pada menyatakan qalbu, artinya jantung. Jadi kita bincang dah hari baru ni 1, 2, termasuk yang ketiga pula. Tak? Bahawasanya jantung itu raja bagi segala anggota. Tu ya. Okey. InsyaAllah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, bahawasanya jantung itu raja bagi segala anggota, dan segala anggota itu pula mengikut ia akan perintah rajanya. Dan apabila baik jantung itu, nescaya baik segala anggota. Dan apabila jahat ia, nescaya jahat segala anggota. Tu. Okey. Maka pengarang beritahu kepada kita, jantung ni umpama raja. Raja bagi segala anggota kita. Jadi kalau baik raja tu, maka baik belakalah anggota tu. Kalau tak pakai raja tu, maka tak pakai segala-galanya anggota kita. Tu. Sebab tu kata ulama, manusia ni dia mengikut keadaan raja dia yang memerintah. Kalau kita ambil luar pada diri kita. Masuk rakyat ni diikut pemimpin dia. Dia kata. Kalau pemimpin dia bahi galak, galaklah rakyat. Nampak? Tu. Yang kita tengok hari lah contoh. Kalau pemimpin tu bahi galak, dia buat program-program hak melalaikan. Nampak? Dah banyak program-program yang mengingatkan kepada Allah. Tu tanda kalau kita tengok luar. Nampak? Begitu juga dalam hati kita. Dan kalau hati kita kotor, maka dia cenderung kepada kejahatan lah. Dia tak cenderung kepada kebaikan. Sebab hati manusia ni, cuba kita muhasabah diri kita. Sesuatu benda yang kita nak buat, dia mari daripada hati, daripada jantung kita. Dia panggil iradah, keinginan. Keinginan tu dia mari pada hati. Nak buat napa, nak pergi situ, nak... tu dia. Maka hati kita tu pusat pemerintahan. Kalau mestilah kerajaan pusat. Tu dia. Di situ, maka hati kita pusat lah. Sebab hati kita ni, hak berebut nak tawang dia dua situ. Nafsu dengan malaikat. Dua tu. Nak tawang hati kita. Maka bila hati kita berjaya ditawang oleh nafsu, maka rosaklah anggota kita. Nampak? Kalau hati kita tu berjaya ditawang oleh malaikat, berjaya. Sebab tu nafsu disebut dalam Quran 115 kali. Malaikat disebut 115 kali juga. Nampak? Dalam Quran sebut. Ya tu. Tu asas. Macam kita ngaji itulah. Pada ayat semua tu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya dah tu. Fujur tu nafsu. Taqwa tu malaikat. 115 sebut. Faham? Maka hati kita nak direbut oleh dua ni. Tu dia. Jika hati kita berjaya ditawang oleh nafsu, maka kita akan tengok hak zahir dia. Dia cenderung kepada maksiat lah. Tak ada cenderung kepada ketaatan. Jadi kalau hati kita dikuasai oleh malaikat, maka ilham mari tu, kehendak tu kepada kebaikan. Tu. Maka hatilah tempat kita nak jaga. Dia pusat pemerintahan. Dia mari daripada hati kita. Hati ni memerintah. Okey. Sebab tu ilmu dia duduk pada akal. Kalau kita ngaji, dia ada 4. Ilmu tasawuf ni ulama hurai kita ada 4. Nafsu, qalbu, akal, roh. Dia 4 sistem tu pada diri kita.
Nafsu, qalbu, akal, roh. Jadi nafsu ni dia kejahatan. Itu nafsu lah tu. Tak? Tu. Qalbu ni tempat menerima. Tak? Menerima perintah. Tu dia. Maka qalbu tu merintahkan kepada jasad kita. Akal tujuan dia untuk mengenal. Tak? Mengenal siapa Tuhan, siapa hamba. Mengenal yang mana hak dan yang mana batil. Itu akal kita. Maka roh dia cenderung kepada kebaikan, dia bersih. Dia berlawan roh dengan nafsu tu. Nafsu jahat, roh baik. Dak, qalbu ni dak tempat pemerintahan untuk memerintah jasad kita. Akal untuk membeza hak mana baik, mana buruk. Jadi kita orang perekat ilmu ni, akal dulu nak beza ni. Ni kita perekat membeza. Setelah kita ngaji ilmu akidah, kenal dah siapa Tuhan, siapa hamba, kita kena kenal benda pula yang mana hak dan yang mana batil. Itu dikuasai di akal belaka. Tu. Setelah kita mengenal hak dan batil, baru pergi ke kalbu. Nampak? Bersih hati kita. Biar dikuasai oleh malaikat. Barulah keinginan yang mari pada kita tu benda yang baik-baik. Tak berasa dah nak buat benda nak balik. Tu dia. Itu sistem. Okey. Maka dia kata bila baik gaji, baik habis ya. Betul. Kita tengok dalam rumah kita pula. Kalau ayah tu orang yang beriman, jadi dalam rumah dia ada tak perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah? Tak ada lah. Nah, dia hiasi rumah dia tu dengan perkara-perkara kebaikan lah. Nah, kalau ada TV pun tak ada dia buka channel-channel yang melalaikan, tak ada. Apa lagi? Tu. Dalam rumah dia pun tak ada benda-benda yang melalaikan. Ayah tak dengar lagu dandut. Apa lagi ni? Jadi kalau ayah tu tak pakai, tak pasang lagu dandut kau. Kau zaman dandut dulu. Nah, lepas tu timbul rap pula. Nampak ayah atas TV. Betul ni? Tu dia ikut. Predator zaman. Jadi kita tengok dalam rumah tu lah. Dia gitu maka bila ayah tu molek, sebab orang mukmin ni dia rahmat, dia membawa rahmat. Rahmatan lil alamin Muhammad tu. Jadi kalau dalam jiwa ayah tu ada nur, ada rahmat Allah, maka dia membawa rahmat di dalam keluarga dia. Tu. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran ni memberi rahmat kepada orang yang membaca dan memahaminya. Sebab tu kata ulama, nak membersihkan hati ni salah satunya membaca Al-Quran serta memahaminya. Itu cara nak bersih hati tu. Selalu membaca Quran dan memahami Quran tu, maka menyebabkan hati kita bersih. Sebab Quran ni membawa rahmat kepada orang mukmin. Betul tak? Jadi Al-Quran dipanggil syifa. Kenapa? Penyembuh, pengubat. Tu. Jadi syifa ni kalau kita ngaji kalimah, dia pergi kepada jiwa. Masuk obat jiwa. Tu dia. Maka syifa tu Al-Quran tu. Tu orang kena konsep dia tu kena apa? Darus syifa. Apa lagi? Tu. Dia penyembuh. Waktu mana ustaz-ustaz tu dia baca Quran tu. Nampak? Nak ambil batu dalam tubuh ni. Tu ni. Baca Quran jadi Quran ni sebagai syifa, sebagai penyembuh jiwa hati kita tu dah. Wa nafsin wa ma sawaha, nafas atau jiwa nak berobat hati kita. Maka salah satunya ulama kata obat yang mujarab adalah membaca Quran dan memahami Al-Quran. Masa mana molek baca Quran? Di pertengahan malam tu. Ketika kita bangun sebelum tiba waktu fajar kazib. Itu paling berkesan. Tu dia ajar tu orang-orang tarikat tu. Ada seorang sahabat hamba malam, dia minta maaf banyak ustaz, hamba tak jumpa ustaz dah semasa 10 hari ni, hamba tak jumpa dah itu. Sebab apa? Dia nak khatam Quran dalam masa 10 hari tu. Tu dan nak memahami. Hamba tu tak apa. Lah ni jumpa ni. Lah ni. Apa lagi? Maka cara baca Quran dan memahami ni dipanggil ubat jiwa. Ubat jiwa. Sebagaimana Allah Ta'ala sendiri
beritahu dalam Al-Quran, dah surah benda. Surah Al-Isra ayat 82. Kita baca belaka tu. Sebab tu kita kena faham. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Tu. Diturunkan Al-Quran ni untuk benda sebagai penyembuh. Allahumma salli ala Muhammad. Sebagai penyembuh. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau kita faham, bila kalimah syifa, untuk benda, untuk jiwa, roh kita, hati kita hak kotor. Jadi Quran diturunkan khas untuk mensucikan hati kita. Tapi kita baca tu dengan kita memahami, kita menghayati. Tu maka menjadi penawar. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi mudahnya kita. Allah Ta'ala buat kita, Allah Ta'ala buat penyakit-penyakit hati kita, lepas tu dia atur pula penawar untuk kita. Jadi ruginya kita hari ni, obat yang mujarab tak diberitahu oleh Allah sendiri, kita tak guna. Rugi. Apa lagi? Tak guna. Sebab tak pandai baca Quran. Apatah lagi nak faham. Betul ni? Nampak? Maka Quran ni diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penawar, sebagai penyembuh jiwa kita. Bukan setakat penyembuh saja. Wa rahmatan lil mu'minin. Itu dia. Syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Maka menjadi rahmat kepada orang beriman. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila Quran itu menjadi rahmat kepada kita, tak ada apa-apa. Rahmat ni dia keluar dua sifat. Apa dia? Rahman, Rahim. Jadi kesihatan rahmat ni dia keluar zahir batin pula. Rahmatan lil alamin. Maksud al-alamin sekalian alam. Betul? Tak sama dia ada dunia akhirat. Ar-Rahman dunia, Ar-Rahim akhirat. Betul? Tu dia. Patut ambil atas diri kita seorang pula. Quran ni rahmat sekalian alam tu. Ni rahmatan lil mu'minin. Maka rahmat untuk orang beriman. Rahman apa dia? Jasmani kita. Rahim rohani kita. Maka orang yang dibayungi rahmat Allah, maka dia sihat zahir dan batin. Cegah pada otak dia. Cegah ni, zahir pun cegah. Tak macam kita bangun pagi, aduh sakit orang. Tak ada. Dia cegah. Itu dia. Wa rahmatan lil mu'minin. Itu Quran. Cukup dah kalau kita faham. Betul ni? Maka kita nak faham kok. Tengok surah Al-Isra tadi ayat 82 balik sekarang. Tengok apa tu amal lah. Baca, cuba faham, menghayati. Mudah-mudahan dah sembuh penyakit jiwa kita, roh kita sembuh, kalbu tu, lepas tu dapat rahmat kepada kita zahir dan batin kita. Maksud ulama tafsir, kenapa lagi rahmat? Permudahkan urusan kita. Tak sakut pengurusan jasmani kita. Kalau kita seorang businessman, jadi lacor jalan. Apa lagi? Tak ada anak buah kecil kita, tak ada. Anak buah tak bertanggungjawab, tak ada. Kalau mari pukul 8, mari pukul 8 sungguh. Itu maksud dia wa rahmatan lil mu'minin. Kesan daripada kita mengambil Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh untuk itu. Maka mudah lalu. Itu Rahman, Rahim pula. Jiwa kita menjadi tenteram. Anak demam, anak sakit pun tak ada masalah. Tenang, tak kelang kabut. Tu. Sebab hati tu tenang. Nak pergi atas ke hospital pun taklah gaduh. Dia pasang signal dua-dua, zong tembur. Silap-silap mung guli batin. Macam nak pergi kuliah mamang mari. Ada kereta tu jenis Honda. Ya potong belakang kereta, mesti signal dua. La. Pas kecemasan lah tu. Nampak lagi ni? Mu bukan ambulans. Kalau ambulans jauh orang dengar dah. Betul ni? Orang standby dah nak tepi. Mu dah bunyi wang. Dua saja. Mana orang ada standby nak elok kiri. Apa lagi? Nak turun bawah. Kecuali orang bawa kereta tengok belakang hangmo. Macam hangmo bawa kereta mesti hangmo tengok belakang hangmo. Paling ke ustaz? Dok cermin dia kan. Nampak? Kita kena tengok semua belakang. Faham lagi? Tu kita tak tahu kereta mari laju slow. Betul?
Jadi kita tengok, oh dia ni sibuk ni, gaduh ni, kita pun tepi. Faham lagi? Jadi hak dak tengok, dia buat akhrah. Faham lagi? Nah, dia tak ada bunyi wang tak ada tu ambulans bau. Faham? Ni. Jadi bahaya dah tu. Silap-silap hak anak ke bini hak mau bawa nak pergi beranak apa tu, silap-silap mengguli batin. Faham lagi? Betul tak? Tenang aja, sabar. Allah Ta'ala permudah urusan kita. Siapa kat trafik light, ijaz semua trafik light. Ijaz semua. Faham lagi ni? Tu kata. Jadi mudah urusan. Tu. Warahmatan lil mu'minin. Tu. Hebat Quran. Tu Quran. Dah, kita malah baca pakai anda. Pagi tadi baca metro punya tu. Kau serabut ada baca metro. Kedok ni. Tengok berita-berita dalam tu. Minyak masuk naik. Serabut pula. Dia baca metro. Faham tak gini? Turun. Tak ada pula minyak botol. Apa cari minyak botol pun tak ada. Apa? Minyak supik ada. Minyak botol ada. Baru ni ada. Masa mahal. Tak? Ada. Nak jumpa takut kedai pergi. Tak ada. Tak tahu lah. Dah lain dia. Tu dia. Jadi kita tenang. Tak ada masalah. Bawa kereta molek. Nak surat gaduh-gaduh itu nak pergi mana? Tu dia. Hamba tak gaduh hak mau. Ni budak-budak ni walau lewat tolak pun nak pergi ke mama ke mana ke tak kira. Seluruh situ. Orang lain kalau gaduh nak setengah daripada Bukit Jong. Dah nak sampai ke mama kuliah. Seluruh situ tak ada tambah sepak selima dah. Seluruh ada masalah. Siapa super kau. Gi awal pun siapa satu tu juga. Gi lewat pun siapa masa tu juga. Jadi wang dia laju mana? Kira. Macam maring lewat kau. Tapi siapa jangan pergi minum air. Tu kata seluruh lagi. Bang. Tak boleh gaduh. Ni tak gaduh. Bini beranak gaduh. Amba atau apa klinik hospital beranak. Amba relax. Bawa 60, 70. Tak. Opang sakit tau. Relax. Kat trafik light pun tenang. Dia ada masalah pun. Jangan kau beranak. Faham lagi? Nah, kalau kita lagi laju. Guli bating Sungai Lekor. Dah ke beranak situ. Dia kena tenang. Kita yakin. Kita kena yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia permudahkan urusan. Dia gitu. Okey. Jadi dia kata, dan apabila baik jantung itu, nescaya baik segala anggota. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ia sungguh. Sebab hati kita, jantung kita ni pusat pemerintahan dia panggil. Kalau dikuasai oleh syaitan, maka punah jahanam habislah anggota kita. Begitu juga negara kita, kalau diperintah oleh orang zalim, maka jahanam habis rakyat jelata. Faham lagi? Kalau diperintah oleh orang adil, maka aman damailah rakyat. Faham lagi? Dia gitu. Baru kita boleh tengok sejik ramai orang. Nampak? Sebab dia buat program-program untuk mengingati Allah. Sebab dia ngaji suratul Ikhlas. Kalau pemimpin tu mukmin, dia baca suratul Ikhlas kan? Qul, dia faham. Kenapa qul? Itu fi'il amar, perintah daripada Allah, khusus bagi Nabi, umum bagi kita. Faham? Bila kita baca, perintah tu kena kita. Huwallahu ahad. Hei, orang yang memimpin, orang yang memerintah, mu kena buat. Tak kira program apa ke, tak kira mana buat program dia. Tausiah, tazkirah, tak boleh kuliah, tak kira buat program dia pun. Janji membawa manusia kenal aku. Buatlah program apa pun. Janji manusia kenal aku. Tu masuk. Tu perintah daripada Allah. Kita kena reka ke mana. Kalau kita buat bagi sejik, tak mari. Kita buat program kot lain pula. Kita buat program tiap-tiap kampung ke. Mana lagi ni? Bagi beras ke ikut lah. Tahu dah manusia ni akhir zaman, pala otak je gila ke biti. Kita kata nak beri beras nasional je supik. Nya mari jangan bimbang. Nampak? Kita tak ada raja tengok. Tu program yang kita perlu buat. Siapa nak beras, mari sejik. Ada tazkirah asar 15 minit. Bang, mari. Takkan tak mari. Kedak ni. Tengok bila kita nak BBT. Cuti belaka, hok duk ke mamang balik. Faham lagi? Hok tu nak BBT. Hok saing orang tanah je.
Tak, kita nak beri tanah generasi kedua ni. Bukan politik ni. Khabar Pak Mereka. Faham lagi? Buat raja ni. Betul tak? Haji hati kita. Balik tau daripada Kemamang, Kuatang, balik saing. Generasi kedua. Felda Belara. Tak boleh lagi pakai ni. Tapi balik saing. Boleh cuti lah ke? Nampak? Manusia tak susah-susah. Kita kena, bila kita tengok dia tu, kok pitih dia masuk, kita buat program, berah supik seorang, gula 2 kilo. Penuh sejik. 15 minit sudah kita tazkirah. Tapi kau-kau punya kita kata. Faham lagi? Dia mari. Kedok ni. Itu kita waktu masuk qul. Tu perintah. Membuat mereka lagu mana pun. Janji boleh bawa manusia ke Tuhan. Mereka mana pun. Itu kalau bila hati kita comel, bila pemimpin tu adil, maka dia akan bawa rakyat kepada Tuhan. Program-program mengingati Allah. Sebab dia bertanggungjawab. Tak buat program-program melalaikan. Ni kita dah buat program-program melalaikan. Berat sungguh. Tapi kalau pemimpin yang soleh, jadi gitu. Sejik tak pernah macam 5-6 orang. Kalau kapung start mana tahu, merau. Faham lagi? Merau. Amba tengok sejik. 5-6 orang mayang so. Berat. 5-6 orang subuh 3 ekor. Betul tak? Tok Imam, Tok Bilal, Bangla. Tak percaya mai ikut amba. Amba belanja makan tak susah. Ni masyarakat kita. Kita kena buat program-program yang mengingati Allah. Kalau setakat kita buat ceramah gini, tak mari tajam. Tak mari. Nampak? Kita kena buat program yang dia berahi. Kenapa program dia berahi? Pitih. Kita buat pitih. Mari. Aku beri 50 riyal. Siapa mari sejik mayang so ni. Kita beri tazkirah. Kau-kau punya kita kata. Faham lagi? 50 riyal mari boh. Betul? Ingat senang nak beli 50 riyal. Dia mari tak tagang. Itu kita buat cara dia. Faham? Kita panggil saja tak mari. WBT mari lalu. Dah tengok 100 riyal je sekolah beri untuk seorang anak. Cuti ayah kerja mari ambil 100 riyal sekolah. Beratur duduk sekolah. Betul tak? Beratur jalan daripada pagar beratur nak ambil 100 ringgit. Faham lagi? Sekolah. Tak ada tahu dah. Mari tengok. Tidak boleh nak cakap. Faham? Mari tengok lalu. Beratur pahlawan sekolah tengah panas dering-dering nak ambil 100 ringgit. Faham lagi? Ni manusia. Jadi bila kita ngaji, kita kaji belaka, nak suruh dia hadir kena WPT. Faham lagi? Tu kita pun WPT. Nak kita buat program. Dah minta orang kerajaan start PT tau. Buat keluar PT lah. Pengorbanan kita kan kul tu kena belaka ke siapa-siapa. Kan kita baca. Dalam kampung kita ada 1000 orang. Ada orang kaya. 20 orang. Dah kira kalau 100 orang, berapa ribu itu? Amba matematik tak pandai mana? Tanya budak you. 20,000. Ramai orang. 1000 orang je. Kita ada 20 orang. Orang kaya contoh, orang ada BT. Bukan kaya kan, ada BT. Berapa kena beri? Nak beri 100 orang. 100,000 ringgit. Dah 100,000 ringgit 20 orang berapa? Bela bagi-bagi. Belum dia bela lembu. Kebelum dia. Bela-bela fikirang kau. Sebab bisi ayat bela. Tak jelas bela tak jelas. 5,000 seorang. Dah 5,000 seorang. Dah 5,000 seorang. Allah. Macam bulu hidung kalau kita orang fitih banyak. Betul tak? Dah sayang dia. Kita buat program. Okey, 5,000 seorang kita keluar. Nak ajak orang kampung kita mari sejik. Buat program. Tak kira. Kalau kita agak ke kerajaan belaka, berat kita. Faham lagi? Hak ni di kerajaan, hak ni kerajaan. Betul tak? Jadi kita pun bertanggungjawab juga. Jadi bila kita keluar PT kita baca Quran juga. Bila tak ada perniagaan yang paling banyak untung adalah sedekah ataupun infak. Kita makin kaya.
Tapi payah nak yakin. Tu kata tadi imam tadi. Bila kita ada imam, nah kita infak, kita kau kaya ke kau sesok. Nabi jamin, Allah dah jamin. Orang yang sentiasa infak tak akan apa-apa. Tak akan susah hidup dia. Malah bertambah kaya. Betul ni? Payah nak percaya tu. Tu kata nak mukmin tadi. Nak orang beriman. Kita buat program-program. Dan kalau kita tak ramai kaya mana, kita buat 20 riyal, 50 riyal sudah. Hadiah. Nak bagi duit. Ihsan. RM50. Mari bawa tak kada hari. Gitu buat program. Jadi kalau kita agak ke kerajaan semua kena kerajaan orang kaya dah apa, kerajaan tak ada piti tak boleh buat kau. Jadi kita ni dia panggil cakna sama kita. Buat program kerajaan tu memang kerja dia dah. Kalau dia ada piti dia buat program-program gitulah. Ajak manusia tauhid kepada Allah. Tak kira lah muatlah kerana pun janji manusia ingat ke Tuhan. Itu maksud dia. Tu raja tu penting, kerajaan tu penting, pemerintahan, pemimpin. Sebab kalau hati kita tak molek, maka jasad kita pun jadi tak molek. Dia gitu. Okey. Habis itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Kita tengok dalil. Inna fil jasadi mudrah. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa iza fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Bahawasanya ada di dalam tubuh itu sepotong daging. Apabila baik ia, nescaya baik oleh tubuh itu semuanya. Dan apabila binasa ia, nescaya binasa oleh tubuh itu semuanya. Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Asy-Syaikhan ni maksud dia kalau kita ngaji hadis dipanggil Bukhari dan Muslim. Tu. Dia ada belaka. Kalau fiqh dia ada ahli dia. Sahabat dia ada dia. Dia ada belaka. Kalau fiqh dipanggil Imam Rafi'i dengan Nawawi. Nampak lagi. Kalau sahabat dipanggil Sayyidina Umar, Abu Bakar, dia gitu. Okey. Kalau dalam hal ni dipanggil Bukhari dan Muslim. Okey. Maka dia kata bahawasanya dak nawak ni ada di dalam tubuh itu sepotong daging. Nabi buat umpama. Apabila baik ia tu daging tu, nescaya baik oleh tubuh itu semuanya. Tu. Dan apabila binasa ia daging tu, nescaya binasa oleh tubuh itu semuanya. Anggota tu. Ni anggota tu lah. Nampak? Tu. Apa dia? Itulah dinamakan qalbu, jantung, hati. Itu yang dinamakan hati. Allahumma salli ala Muhammad. Itu dalil. Abi. Ni dalil. Maka dia kata jaga-jaga. Jaga-jaga. Dan iaitu jantung. Dan apabila adalah baik jantung itu sebab bagi baik segala anggota. Itu ulama. Pengarang kata. Berdalilkan pada hadis ni. Maka pentingnya di sini kita jaga jantung kita. Hati kita. Daripada rosak. Daripada dikuasai oleh nafsu. Tu. Maka dia kata apa lagi? Nescaya baik segala anggotanya. Nescaya wajib atas kita orang yang menuntut ilmu ni bersungguh-sungguh pada membaikinya jantung tu dan memeliharanya jantung daripada segala kebinasaan. Tu. Jadi sebagaimana yang kita bincang panjang lebar dah hari tu, perkara-perkara yang membinasakan jantung kita. Merosakkan hati kita. Tu kenapa yang kita mengaji hari tu? Dosa-dosa yang kita lakukan. Maka itu menyebabkan hati kita mati. Merosakkan hati kita, makan banyak, makan bersangat tak kenyang. Kita ngaji dah gitu. Dan menyebabkan hati kita kerah. Ayah belaka lah tu. Kita kalah bab makan. Amba pergi kuliah ke Mamang, malam amba bilang lauk 9 jenis lauk. 9 jenis lauk. Betul? Tanya je. 9 jenis lauk makan. Amba pilih anak makan dia. Amba ada lauk yang mudah setuh pun. Dah banyak dah. Dah apa banyak pun, tapi dia buat sikit-sikit. Pandai je. Banyak tapi sikit-sikit. Tahu?
Sikit-sikit. Bukan banyak dah. Banyak sikit-sikit. Siapa kenal tu ambil tu. Last 9 je ni. Tahu. Tapi makan tak boleh nambah. Siapa makan ngamba, dia tambah, apa tak apa. Apa? Orang tak berani nak makan kalau kenal hamba dah. Sejik-sejik hok lama dah ngamba tu macam belah-belah sejiwa apa serba tu. Dia tak berani. Dah usah makan dengan Ustaz Usuk, tak boleh nambah itu. Kita makan jauh. Dia gitu. Sebab apa hamba buat gitu? Sebab takut gelak hati. Kita ngaji, kita kena beramal. Kalau tak beramal, tak orang cetong. Faham? Acur kita penawar bagi hati pun, hati kita tak akan bersih selagi kita tak amal. Kena amal. Walaupun makan ni memang godaan dia kuat, duduk depan hati tu. Aku liu kau sok tulang apa malam. Dah liu pun ada hati gitu bah. Apa? Dah ambil sudu kamu dah ambil. Dah ambil. Mana lagi? Kita kena tahan. Neleh kau dengan liu ni. Tak tengok. Apa lagi? Maka perkara-perkara yang menyebabkan hati kita kotor, kita kena jaga. Sebab bila hati comel, insya-Allah. Okey. Habis yang ketiga, kita tengok yang keempat. Bahawasanya jantung itu tempat taruh bagi segala sifat-sifat kepujian. Betul? Tu dia panggil sifat dia, sifat mahmudah. Tu. Bila sifat mahmudah duduk di hati kita, dia mudah dah menerima pantulan sifat Allah. Kalau tengah ilmu tasawuf, dah ia guna nama pantulan sifat Allah. Kita panggil tajalli. Tajalli payah nak faham orang-orang awam ni. Dah bahasa-bahasa Arab. Tadi kita cakap mudah pantulan. Bila Allah Taala pantul pada hati kita tu. Maka kita boleh menangkap sifat-sifat Allah. Contoh dia pantul sifat Ar-Rahman. Jadi bila hati kita bersih, kita mendapat merasai murahnya Allah. Apa? Jadi kalau hati kotor, kita tak rasa kemurahan Allah. Malam balik ke Mamang malam, amba berhenti kat tol. Sebelum tol, amba berhenti situ. Amba lepak di situ. Sebab ada sahabat-sahabat yang belah leknu, dak kain nak ikut aku balik Terengganu. Amba dak berahi minum air kedai. Apa lagi? Berahi juga tapi dak sama, dak jarang. Jadi kamu kau nak sembang, sebab apa dak minum air? Sebab saat ni baru ke darah. Apa lagi? Dak kan nak berhenti pula kedai. Nampak? Amal tu nak sembang boleh. Kita berhenti sebelum tol. Sebab amal nak naik tu, nak naik highway. Jadi dia kena ikut hamba. Ikut lah. Dah mu nak kaku, mu ikut lah. Mana lagi? Betul tak? Ikut. Walaupun nak balik tapak ke dah kenung bau. Ikut kita naik kertas yang. Hamba naik waktu malam. Hamba lepak tepi lokang tu. Hamba tak lipat duduk. Sembang. Hamba kata, hei, mu dengar nak kabur. Kalau hatimu bersih, dah, mu nampak dah rupuk depanmu ni. Sebenarnya itu adalah petunjuk daripada Allah dah tu. Tapi bila hati kita kotor, kita tengok rupuk tu, tak berasa benda. Nampak? Tapi bila hati kita bersih, kita tengok rupuk tu, kita akan nampak kebesaran Allah. Apa lagi? Hati bersih. Abang kata mu boleh nangis tengok rupuk dia. Sebab tak ada orang boleh buat rupuk tu. Allah boleh buat. Jadi kita akan nampak kebesaran Allah. Rupuk tu. Tak tengok orang lain lagi baru rupuk. Tu. Ni bila hati kita dipenuhi dengan mahmudah, automatik kita tengok pokok keladi kita nangis. Bini kata, bang, buat apa abang nangis? Abang tengok benda. Kilang pitih. Abang tengok pokok keladi. Bini kata, abang berhampir kuda. Tengok pokok keladi nangis. Mu tak tahu dah cakap banyak. Betul tak ni? Nangis. Allahumma salli ala Muhammad. Itu panggil dah. Kebesaran Allah, bijaknya Allah Taala menciptakan akan makhluk dia. Ini perlu pada hati. Tak percaya mata ditanya tu, para wali Allah, para salik tu, dia nangis sebab apa? Apa? Dia nangis sebab dia memandang kemurahan Allah je. Murahnya Allah ni. Amba kata dia dah sedap baru ni. Murahnya Allah kalau kita tengok, dia buat bumi untuk kita. Tapi kita tak nampak kan? Amba cerita buat kejadian Adam baru ni, dia belajar selak kuliah duha. Amba kata, kenapa Allah Taala ciptakan Adam kediang sekali? Amba suka ulang ni. Sebab kalau hati kita bersih, kita nampak dah ni. Kenapa Allah Taala ciptakan Adam kemudian sekali? Makhluk lain dia buat dulu. Sebab Adam ni manusia. Manusia ni dia perlu kepada bumi.
Kalau tak ada bumi, manusia tak boleh hidup. Maka Allah Ta'ala sebelum buat manusia, Allah Ta'ala buat dulu bumi. Baik dah Allah. Murah tak ni? Tak, contoh kita nak pergi ke Kuala Lumpur. Saing kita sedia dulu kita. Dia kata nak mari khabar lah. Aku nak standby homestay apa serba. Jadi kita rasa kan ni? Kita kata baik tak saing kita? Baik atau tidak? Baik. Kita akan kata hamba ada seorang saing baik sungguh Kuala Lumpur. Kalau nak pergi telefon dia standby belakang homestay lah. Nampak lagi? Tu. Maka kita kata baik tak? Baik. Jadi kita hari ni, kita duk ngaji dah ilmu akidah. Sifat 20. Kita ngaji dah. Siapa buat langit, buat bumi? Allah. Siapa buat air? Allah. Siapa buat tumbuh tanaman? Allah. Tapi itu baru ilmu. Bukan? Kita tak melihat dengan hati lagi. Nampak? Bila kita melihat dengan hati, baru kita nampak murahnya Allah, baiknya Allah. Sebelum dibuat Adam, dibuat dulu hak Adam perlu. Dia buat air, buat tanaman, buat ternakan, buat langit, buat planet. Semua untuk manusia. Maka di sinilah para salik, hati yang bersih, dia boleh menangis kerana melihat kemurahan Allah. Allah sediakan segala-galanya untuk dia. Sebab tu dia mensyukuri nikmat Allah dengan mengerjakan akal solat. Itu cara syukur dia. Terima kasih di atas nikmat yang Allah bagi. Itu pentingnya kita masukkan hati kita sifat-sifat mahmudah. Dah susah-susah, jangan bimbang. Kalau kita amal sungguh jaga hati kita, kita akan merasai. Tak? Allah Ta'ala beritahu tadi. Kita akan rasa kebesaran Allah. Kita akan nampak. Di sebalik penciptaan 7 tadi dalam bumi ni. Tu semua ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Jangan bimbang. Kena cuci hati je. Jaga. Maka kita dapat menerima pantulan sifat Allah tu. Tu dia. Nampak kita nampak baiknya Allah. Maka dia kata sifat-sifat kepujian seperti benda iman. Iman ni benda kau keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman. Tu. Sebab tu bila kita ngaji, kita ada iman, kita akan dapat merasai nikmat dalam mentaati Allah. Baru ada. Selama ni kita semayang tak rasa nikmat, kita berzikir tak rasa nikmat, semua paksa belaka. Tapi setelah kita ada iman, ada makrifah di dalam hati kita, maka kita akan merasai nikmat. Baru kita dapat merasai, membenarkan apa yang Allah Ta'ala beritahu dalam surah Ali Imran ayat 164. Malam membaca di kemaman ayat ni. Ali Imran ayat 164 dia kata kan, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Tengok, Tuhan kata, demi sesungguhnya telah memberi nikmat oleh Allah ke atas tiap-tiap orang mukmin, orang beriman. Apa nikmat dia? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tak kala diutuskan kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Maka bila hati kita bersih, ada iman, ada makrifat, baru kita rasa nikmat dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila kita baca kisah para sahabat tak mau pisah dengan Nabi. Sebab dia rasa nikmat bersama dengan Nabi, nyaman, tenteram bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mau pisah. Dia berpisah apa juga? Sebab dia ada bini, ada anak, ada perniagaan, ada waktu nak pergi perang, dia berpisah dengan Nabi. Tapi kalau ikut, tak mau pisah. Nampak lagi? Kerana ada tanggung jawab. Tu dia gembira. Sebab dia ada iman. Kalau kita tengok peristiwa hijrah, contoh, orang Mekah nak bunuh Nabi. Betul ni? Sebab tu Nabi hijrah lari. Menyelamatkan diri seperintah daripada Allah suruh hijrah kan? Nampak? Nabi berhijrah sebab orang nak bunuh. Tu orang Mekah tak berahi. Orang Madinah, Ansar berahi tak? Berahi. Sebab apa? Dia ada iman. Dia ada iman. Maka sayangnya ke Nabi, nak jumpa dengan Nabi, maka dia tunggu Nabi. Tengok. Sebab apa? Nabi datang membawa nikmat. Dia rasa Nabi mari kat kampung dia tu penuh dengan kenikmatan, dengan kerahmatan. Maka dia tunggu. Ni orang beriman. Tengok iman para orang Ansar, orang Madinah. Maka tunggunya dia, kalau kita baca, dia tahu Nabi nak hijrah. Maka orang Ansar ni, ulama kata lebih kurang 500 orang Ansar, dia tunggu di tengah padang pasir. Dia tunggu tengah padang pasir, tunggu pagi, tunggu Nabi.
bukan macam learning. Learning boleh hantar WhatsApp. Faham? Seminggu lagi sama siapa? Nampak? Ataupun sejam lagi? Tak. Maka semua penduduk Ansar, dia keluar tengah padang, tunggu Nabi. Tunggu tengah panas ni. Daripada matahari dah panas sehingga teriknya matahari, sehingga badan-badan mereka kesakitan kerana menahan panahan daripada matahari. Baru dia tak tahan lajak dah, baru dia berangsur balik ke rumah. Tengok dia tunggu kehadiran Nabi. Siapa tengah panas tunggu ni sanggup. Esok tubik pula. Begitulah sehingga Nabi tu sampai. Tengok. Sebab apa dia boleh tunggu gitu? Sebab dia rasa nikmat dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia beriman. Dia kata laqad manallahu 'alal mu'minin. Bagi orang mukmin saja dia akan merasa nikmat kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Maka kehadiran Nabi bawa dia kepada sahabat gitu. Bukan bawa kereta mewah, bukan bawa piti. Kepada sahabat nikmat tu apa dia? Yatlu alaihim ayatihi. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, yang mensucikan hati mereka. Buang segala sifat-sifat mazmumah, wa asuk sifat mahmudah dalam hati. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, maka Nabi mengajar Quran secara detail, terperinci tentang hukum-hukum syariat. Maka sahabat merasa nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam. Maka sahabat-sahabat bertambah kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab iman itu nikmat, ihsan itu nikmat, syariat itu, fiqh itu nikmat. Rupanya sembahyang tu nikmat. Ya. Sebab itulah bagi kita orang yang hati kotor, sembahyang itu satu bebanan, bukan satu nikmat. Maka Ali Imran 164 mengatakan nikmat. Sembahyang tu. Zikir ustaz, zikir itu nikmat. Sedekah itu nikmat. Semua nikmat. Islam itu nikmat. Maka ni dalil 164 Ali Imran. Dan kita tak rasa sebab hati kita kotor. Tu je. Kalau hati bersih, kita akan rasa nikmat tu. Maka sebab tu mengata kembalilah kita kepada Quran dan Sunnah. Lagu mana Quran khabar nak cuci hati, kita ikut je lah. Kita ngaji dah, banyak dah ilmu kita ngaji. Berputih kitab dah akidah kita ngaji. Takrib kita ngaji. Misbah kita ngaji. Akidah tu najin kita ngaji. Pang lagi ni Fadilatul Faraid kita ngaji. Bakurah kita ngaji. Ummu Barahin kita ngaji. Ngaji belaka dah banyaknya kitab akidah. Kalau tasawuf pula, penama bagi hati ngaji, mihak ngaji, Ya Ulumuddin ngaji, Darun Napih ngaji. Tapi kalau kita tak amal, kita tak akan rasa nikmat tu. Maka kita kena amal. Sebab tu dia kata bahawasanya jantung itu tempat taruh bagi segala sifat-sifat kepujian. Maka wasuk sifat comel. Seperti iman dan ma'rifah dan tawakal. Tawakal ni kita akan ngajilah akan datang. Yang ni bergantung kepada Allah. Tawakal ni serah pada Allah. Sebab tu kita nak tubik jalan kita baca dulu. Tawakal kepada Allah, serah pada Allah. Maka taklah permudahkan urusan kita. Dan reda dan pengetahuan, tu tempat masuk di hati kita, tempat sipang. Taruh tu sipang lah. Maka dia kata patut sangat. Patut sangat. Cakap kita dah ni patut sangat. Tu. Patut sangat bagi pertaruhan yang seperti ini. Memang molek sangat dah. Ya tu. Bahawa dipelihara akan dia akan jantung kita daripada segala kelakuan yang dicela, yakni mazmumah. Jaga molek, jaga bagi masuk, dan dijaga daripada seteru. Apa yang seteru? Musuh kita, iaitu setan. Tak ada dah. Setan ni dilantik khas untuk ajak manusia ke jahat. Dia bukan iblis, iblis lain. Iblis dia asuk orang. Setan hak jenis asuk orang. Iblis dia seko je. Iblis tak ramai sebab tu iblis tak ada sebut jamak. Setan jamak. Masuk ramai. Iblis hak mula-mula dulu tu illa iblis. Tu je tu. Seko tu je iblis. Hak duk asuk kita dia panggil setan. Apa? Setan. Okey. Tu kita kena kenal lah setan. Nak ambil setan kenapa Ustaz? Dengan mengenal akan Allah. Jadi setan, orang kenal Allah, setan tak boleh kacau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru boleh baca bismillah, baru boleh beramal. Setan
Sebab bila kita minta lindung dengan Allah, setan tak nyaluk. Kata Imam Ghazali, nah, Imam Ghazali buat umpama setan dengan Tuhan, anjing dengan tuang dengan manusia. Dia buat contoh. Kalau kita anjing dengan tuang anjing, lepas tu kita tak kenal tuang anjing tu, kita pergi rumah dia, anjing tu salak kita. Salak atau tidak? Salak. Lalu tepi rumah tak ada dah. Dia kabur atas tangga, atas pagar, nak terekang kita. Tapi bila kita kenal tuang dia, kita pergi tak sadar seterang. Duk diam itu selekong. Betul tak? Ya tak ni? Ni benda. Tu Imam Ghazali kata. Sebab tu bila kita kenal Allah, syaitan tak akan kacau kita. Demi zatmu ya Allah, aku akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang kenalmu, maka aku tak ganggu. Faham lagi? Dah tengok. Maka penting tak buat kenal Allah. Penting. Sebab tu bila kita kenal Allah, syaitan tak kacau kita. Syaitan tu kita boleh guna pula dia. Sebab tu kata Imam Syafi'i, syaitan ni tunggangan bagi orang mukmin. Jadi tunggangan kita pula dia tu. Allahumma salli ala Muhammad. Tu. Kita tak syaitan. Kita ikut je. Nampak lagi? Tu hak. Ni kita nak sedar. Maka agama kita kabur belaka dah. Sebab tu hamba kata di Kemamang malam, agama Islam ni agama yang paling mudah sekali. Dan sebab apa hamba kata mudah? Sebab agama Islam agama yang datang daripada langit, daripada Allah sendiri. Maka jadi susah tak agama tu? Tak susah. Maka agama adalah untuk memudahkan urusan kita di dunia. Mudah tak urusan boleh tengok agama? Contoh mudah sudah. Kita tak ada PT. Tak cukup PT. Nak bayar. You orang sekolah ke apa serba. Agama aja, orang yang ada PT, kongsikan. Lepas tu, orang apa kongsi? Mudah tak kerja kita? Mudah tak ni? Mudah urusan kita. Itu Islam. Itu contoh mudah. Satu yang mudah contoh. Mudah tak urusan kita? Mudah. Maka Islam ni datang untuk memudahkan urusan manusia. Ikut jadi mudah, tak ada hak payah pun. Begitu juga untuk khusyuk dalam semayang. Orang kata payah belaka, hamba kata mudah. Ustaz Usul kata mudah, bunyi kata payah. Sebab apa kata mudah? Sebab penyakit khusyuk tu, penyakit yang menyebabkan kita tak khusyuk tu, dia ayat dah kita ngaji kitab. Kedeku, deki, faham lagi? Tak sombong. Hal tu menyebabkan kita tak khusyuk. Lepas tu Quran pun mari ajar penawar-penawar untuk menghilangkan dengki, bakhil apa sebut tadi. Obat Quran ajar dah. Kita pun makan obat tu. Baik tak penyakit kita? Baik. Bila hati kita bersih, jadi khusyuk dengan automatik. Kan? Mudah. Tu agama kita mudah. Kita berasa payah hari ni sebab kita dah ambil sistem yang betul. Sebab tu hamba selalu royak anak-anak buah hamba. Mu tengok atas zaman sahabat. Zaman sahabat hamba kata, Nabi ajar sahabat lama ke sekejap? Lama ke sekejap sahabat jadi hebat? Sekejap je. Sekejap je. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi dilantik menjadi Rasul umur 40. Nabi mengajar akidah buat tauhid 13 tahun di Mekah. Nabi ajar para sahabat masa tu semua sahabat jadi yakin kuat belaka akidah masing-masing. Kemah kemim, pegang, beramal, cuci hati mereka. Bersih sungguh-sungguh. Tu. Dalam masa 13 tahun tu hebat habis pada sahabat. Nampak lagi ni? Lagu mana Nabi ajar yang derah sangat ni? Tu gitu. Sebab jelas. Jelas dah. Nabi kabur sahabat yakin. Apa yang Nabi kabur sahabat yakin. Adanya Allah, adanya hari akhirat, yakin. Maka sahabat pun mengamalkan. Bila sahabat amal, hati sahabat bersih, maka dapat menguasai roh. Sebab tu jadi hebat lalu. Faham lagi? Tu. Dalam masa singkat. Kita hari ni ngaji sampai 35 tahun. 35 tahun duk zikir saja. Nak bersihkan hati. Nampak? Ni. Jadi kita jadi lama, payah. Sedangkan hakikat sebenar sekejap je. Bila akidah tu betul, lepas tu kita pun cuci hati kita bersih, kita dapat memandang sifat Allah tadi. Maka tu dipanggil mukmin. Maka hebatlah kita. Comel. Tengok Nabi suruh hak ni nega, hak ni kerja ni. Adakah sahabat-sahabat yang nega nipu? Tak. Adakah sahabat menjadi pemimpin zalim? Tak. Apa tak ni? Sebab mereka ada iman. Jadi comel belaka. Takkanlah kita nak duduk main zikir, cuci hati siapa
2, 3, 40 tahun. Nah, jadi kita ketinggalan dalam dari sudut lain. Ekonomi, perubatan, semua boleh ke orang belaka. Nampak? Sebab kita tak nak cara. Hak tu dipanggil salah dari segi penafsiran Islam. Kita ingat ke Islam ni tak cara dunia. Kita pun salah. Jadi dunia dikuasai oleh orang kafir. Jadi semua pentadbiran boleh ke dia kuasai. Jadi kita terpaksa pula ikut dia. Ni penuh. Maka kita tengok zaman sahabat, kembali balik zaman sahabat, kita tengok balik. Lagu mana sahabat? Sekejap je Nabi ajar. Hak ni Nabi atas sini, hak ni atas sini, hak ni atas sini, hak ni atas sini. Maka hebat belaka. Sebab mudah. Tahu amal. Jadi kita kurang dalam amal. Amal ni bukan maksud zikir, sembahyang sunat banyak. Bukan gitu. Amal ni maksudnya kita amalkan ilmu hak Nabi khabar. Jangan kedekut, jangan sombong, jangan buat khianat korang, jangan kata korang. Nampak kita amal tu. InsyaAllah hati pun bersih. Jangan makan banyak, jangan cakap banyak. Hak tu je. Maka sahabat dia ikut lalu Nabi khabar. Sebab tu hati sahabat cepat bersih. Bila Nabi ajak berhijrah ke Madinah, hijrah lalu. Tinggal habis. Walaupun diugut oleh puak-puak Quraisy. Mu nak ikut boleh, hartamu semua tinggal aku belaka. Ambil aku nak harta, aku nak Rasulullah. Berau, hijrah. Apa lagi? Tu nak cerita ni iman mereka. Hebat. Okey. Habis itu. Jadi maksudnya kita nak kenal Allah. Bila kenal Allah, seteru kita tu, syaitan tu, dia tak nak ganggu kita. Memang tak nak ganggu kita. Sebab kita ada Allah. Itu dia. Sebab tu kita orang awam ni, rumah-rumah kita kena ada pagar. Ulama-ulama ajar, Nabi ajar, tak boleh masuk syaitan, tak boleh apa. Sebab kita orang awam kan, kita perlu pada Quran, baca ayat Quran, baca ni apa semua. Itu semua pelindung lah tu. Tapi dah kita tak baca. Masalahnya turun jalan tak baca, balik jalan tak baca, nak tidur tak baca. Jadi itu lah. Tu syaitan duk sama dengan kita. Apa lagi? Tu jadi berat belaka kita nak bangun pagi, berat. Nak buat baik, berat. Jadi berat belaka. Maka kita kena ambil Allah sebagai pelindung kita. Tu. Okey, habis itu. Dah melek 44 minit. Jang. Kejap je jang. Okey, kita perhabis yang kelima ni. Lepas tu kita tinggal Suratul Baqarah ayat 34 yang panggil homework lah tu. Kita baca nombor 5 insya-Allah. Bahawasanya jantung itu tempat ilham. Ya, daripada malaikat dan tempat was-was bagi syaitan. Ya, betul. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Tengok dak surah An-Nas. Allah Taala ajar kita nak buang sifat was-was. Kenal Allah ke? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tu iyalah tu. Tu bab kenal Allah. Kita kena ambil Allah sebagai pelindung kita. Sebab apa ambil Allah sebagai pelindung? Sebab dia malikin nas, yang memiliki merentah manusia. Allah. Kita ambil raja besar dah tu. Apa lagi? Tu ilahin nas. Okey, tu kita nak baca suratul Nas tu. Baca kan? Nak mayang baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nak mayang sebab tak boleh dikacau oleh was-was tu lah. Syaitan duk mari bisik dalam hati, paper lah, susu duk beli lagi dah. Apa lagi? Iyalah tu. Apa? Baca surah An-Nas. Baca lah tu. Tu ulama ajar tu baca surah An-Nas. Kita nak mayang baca dulu, tenang jiwa kita. Tak boleh mari bisikkan syaitan tadi. Ingat paper dalam mayang. Dah. Padahal kita safe dah. Dalam kepala tu. Bahasa bini kata, bang ingat paper driver bukan fiti basic, driver. Dia kata, kita kata yes. Bong kita masuk kemah keming dah. Tapi kerana hati kita kata, dalam semayang dia mari lagi. Allahu akbar. Driver ke fiti basic? Dia mari lagi. Lepas tu nampak muka bini. Dah. Driver dah. Faham lagi? Tu kita kejut-kejut. Jatuh kita, tu. Tu kita boleh rasa belaka dah tu. Benda tu kita tahu belaka. Masing-masing mengalami. Benar. Benar semua. Sebab dia kata bahawasanya tak lawak ni.
Jantung itu tempat ilham daripada malaikat dan tempat-tempat waswas bagi syaitan. Ya. Pakat jagalah. Dan lagi jantung itu tempat berperang akal dan hawa nafsu. Yes, betul juga. Macam kamu dah difusi akal benda tadi, membeza antara hamba dengan Tuhan. Akal boleh beza dah. Kita ni hamba. Nah, Tuhan tu, Allah tu Tuhan kita. Dan akal boleh beza dah. Hak ni batin ni hak. Nampak? Boleh beza dah. Tapi nafsu ni duk kecang kita ni. Kita kata dak boleh, dak baik, dosa. Apa dak mati lagi mu. Faham lagi? Tu nafsu. Ni kita. Nafsu keinginan nak. Nak sangat. Syaitan kata tak apa, dak mati lagi. Dak nafsu nak ni. Akal kata dak boleh. Faham? Hak ni dak baik ni. Betul tak? Ke siapa cakap? Dak kata cakap seorang. Mustahil. Sebab sifat manusia dak sunyi daripada benda tu. Betul tak? Ada tak? Kita dengar rabang dah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar dah. Kita boleh beza asar. Tengah jidah agak ada. Mayang asar dah ni. Masa ni. Bukan pukul 2 pagi. Kita beza dah. Sebab apa kita mayang asar? Sebab semayang ni pekerjaan seorang hamba terhadap Tuhannya. Semayang ni perkara yang hak. Bukan batil. Akal dia tahu dah. Tahu dah. Kita ngaji. Dah. Lepas tu pun berasa tak mungkin. Biar maya rumah dah. Biar maya rumah dah. Esok boleh pula. Maya rumah esok boleh dah. Hak tu dia panggil ilham syaitan. Nampak? Berasa berat nak pergi sejik tu dia panggil nafsu. Boleh? Itu tiga tu. Roh dah asyik apa ni? Roh tu bersih suci, bersih sungguh dah. Kalau duk ulang sejik, dak tinggal gelak, lemak, kelak kau celah kakek pergi macam. Hak tu orang roh dia bersih tu. Dah uji Kau mana? Kilat kau celah kakek, dia lakuh lagi, pergi sejik. Faham? Tapi kalau roh tu mati, bukan kilat kau celah kakek. Lipat dak temu cari sebelah dak pergi tau. Mana bang? Dak pergi sejik. Lipat hilang yang belah. Megah sungguh. Lemah. Maka tu kita boleh tengok tu. Maka jantung kita ni tempat perang nafsu dengan akal. Allahumma salli ala Muhammad. Benda tu memang berlaku dalam hidup kita. Tuhan buat pandai dah. Yang muhasabah tahu tu kita kata tu. Biar esok lagi. Hari ni tak payah pergi jemaah. Dah. Masa letih sangat berau duduk rumah dah pergi. Nampak? Tu kata. Tu kena faham tu. Tu nafsu kita. Nafsu kita dia tak boleh pergi. Jadi yang support pula syaitan. Syaitan kata gini, esok ada lagi. Ya tu. Itu syaitan. Kata esok ada lagi bukan nafsu. Esok ada lagi tu dipanggil syaitan. Kalau malaikat pula, kan esok mau mati kan, itu malaikat. Tu kita nak faham. Okey. Maka dia kata tempat berperang akal dan hawa nafsu. Ya, memang perang sungguh. Maka akal itu menyeru ia kepada kebajikan dan hawa nafsu menyeru ia kepada kejahatan. Ya, tu. Maka sayugialah bahawa tiada dilalaikan. Sayugia ni apa? Sepatutnya lah kau cakap kita. Tu. Maka sepatutnya bahawa tiada dilalaikan daripadanya. Allahumma salli ala Muhammad. Gitulah. Sepatutnya. Tambahan tu. Ya tu hak ni berat sikit ni. Tengok dia kata tambahan lagi bahawasanya kesalahan jantung itu lebih besar. Allahumma salli ala Muhammad. Apa? Jadi besar, kesalahan besar sangat ni. Sekurang-kurangnya keras hati kita daripada menerima pengajaran. Sabarlah, dia akan nak tegur kita. Dia akan nak nasihat, mai dah mengaji dah, kelek kita ngata gawa dah, tinggal-tinggallah hak dak molek tu. Kita kata, dia buat kerah gitu. Buat kerah gitu. Kita kata, kalau kita ni orang malas tahajud dah, hak dak bangun semua tidur malam. Kalau mu sembahyang jemaah 2 rakaat subuh, macam mu jaga sepanjang malam dah mai kita orang awam ni nak jaga hak ni. Apa? Kita bukan kelas tu wali hak jenis zikir tengah malam. Faham? Kita orang awam. Kita pujuk jaga. Jadi kerah. Padahal nampak dah. Kita orang awam payah nak jaga malam.
Betul ni? Dan kita tidur dah bangun dah. Sebab kita tidur pukul 1 suku. Dah nak bangun mana? Sebelum Fajar Qazi. Apa lagi? Kita bangun lepas pada Fajar Sodik. Fajar Sodik kita dah ampau. Betul ni? Buat pada sebab lepas dah. Itu kelas kita. Sebab tu Nabi suruh kita tidur awal. Bang, sebab apa Nabi suruh tidur awal? Sebab untuk mudahkan bangun tengah malam. Tu Nabi ajar. Ni kita pukul 2 duduk mana? Kedai kopi boh, roti canai telur. Dah nak bangun kok mana? Dah bangun, percaya mata. Nah, kita tengok orang kata tua dulu, dia tidur kok apa? Dia tidur awal. Dah so kira ustaz buat orang dulu Dulu mana ada lampu kaca, tak ada, pelita led. Gelak gelemak, motosikal tak ada, kedai kopi tak ada. Sebab tidur rumah, dok tahu nak buat benda, TV tak ada. Sebab tidur awal. Mu sedap tau. Orang ada semua alasan. Itu alasan dia. Dia tahu orang tua dulu tak ada benda nak buat kata. Mu tengok aku tengok mu. Lelaki tu. Kata, bang, lah ni TV ada lelaki. Dah. Kadang hati tu tak molek, tak mau terima pengajaran ni kata. Kita rakyat terang-terang dah. Tidur awal ni kesihatan, segar bangun. Ni tidur lewat. 2 suku dak tidur lagi, duk tengok bola Manchester United lawan Liverpool. Berat sungguh. Amba tak ada dengar lagi hadis kata, dak siapa tengok Manchester United jadi Liverpool, dak boleh pahala, bersih hati dia. Ada, amba tak dengar hadis. Tak ada hadis. Jadi bodoh kita. Bangun tengah malam tengok Liverpool. La ilaha illallah. Ugi. Tak payah. Itu mainan lagi. Nampak? Tidur awal. Tidur awal boleh bangun awal. Boleh sembahyang tahajud. Orang sembahyang tahajud ni selesai segala masalah dia. Tak ada masalah dalam hidup dia. Ceria semua. Apa? Sebab sembahyang nak balik ni. Waktu ambil cerita saya. Sebab masa tahajud ni masa Tuhan turun ke langit dunia. Sebab apa Tuhan turun langit dunia? Sebab Tuhan nak mendengar masalah hamba-hambanya. Segala masalahmu yang ada, aku selesaikan. Sebab tu orang yang bertahajud, dia tak ada masalah dalam hidup dia. Tak ada. Tak ada sikit masalah. Sebab Tuhan selesaikan. Tahajud ni maksud dia duka cita. Orang bangun sembahyang tahajud ni orang yang berduka cita. Maka Allah datang nak menggembirakan dia. Sebab tu kita bangun tahajud, kita ada hajat. Kita ada hajat masalah benda. Masalah ekonomi, kita ngagu ekonomi. Allah telah selesaikan ekonomi. Lepas tu esok pula bini bahir belebeh pula. Bangun tengah malam, ngadu ke Tuhan bini bahir belebeh. Dok belebeh, pas ke sudah. Betul tak? Tu tahajud dia panggil. Faham lagi? Tu tujuan Allah Ta'ala turun ke langit dunia dan untuk menyelesaikan masalah hamba-hambanya. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu ada ulama tu, orang pergi jumpa dia. Dia kata, Syekh, Maulana, Ustaz, tak kira lah. Kenapa pun? Dia kata, macam mana saya ni Ustaz, tolong, tak ada penawar-penawar sikit. Bini saya tak ada lah, ada hormat langsung saya, bahir-bahir dah. Apa serba salah sikitnya, rembah pinggang-pinggang. Lepas tu kata ulama tu, awak bangun mayang tahajud tak? Dia kata, mayang tahajud, tak rajin. Mayang tahajud, selesai masalah. Betul ya Maulana, saya tak pernah mayang tahajud. Itu masalah dia. Bukan masalah benda mu ni. Bukan bini mu jahat. Mu tu. Nampak lagi tidak memuliakan Allah, maka Allah tidak memuliakan mu. Mudah je ulama jawab. Apa lagi? Hak tu mari rezeki payah. Dia tanya tahajud kau. Maka setelah dia balik akan datang mari sebulan, 2-3 bulan. Betul Syekh. Hak Syekh kata, bini saya smile always. Senyum semua kata. Betul lah ni? Allahumma salli ala Muhammad. Itu kekuatan kita orang beriman. Mudah. Tu kata Islam ni menyelesaikan segala masalah. Allah bahagia kita. Betul. Ni kata. Mudah je. Tak sampai ngadu-ngadu benda. Tak sampai buat air tawar dah. Tak payah. Gula-gula. Karuk je buat gula-gula ni. Benda baru mayat tajuk je. Selesai segala masalah. Sebab Tuhan turun memang nak menyelesaikan masalah kita dah. Tu sebab kita tahajud. Okey. Habis itu. Sekurang-kurang kita. Iaitu sekurang-kurangnya keras ia jantung tu tiada menerima pengajaran. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, kita terlebih takut lagi apa yang kata tadi, dan kesudahannya kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyazubillah. Pandai kesudahan ni kufur. Inilah hati dan keras
tidak menerima hidayah. Oh, bahaya. Ni. Okey. InsyaAllah panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, kita tengok firman Allah ni lah. Tu Al-Baqarah ayat 34. Ayat ni cukup berkesan untuk kita ni. Nampak? Tu dia. Okey. InsyaAllah lah masa padang dah kita ni. Mesti awal ni mari awal. Mesti awal ni. Bukan mari lewat ni, mari awal ni. Jadi insya-Allah lah panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, ada rezeki kita jumpa pula. Doa-doa lah supaya panjang umur insya-Allah. Yang penting kita lagi ad-din wal amal, agama ni amal. Kita amal dah sekadar yang kita mampu, kita tahu lagi. Amal dah sekadar kita mampu, makan sikit, cuba-cuba kurangkan dulu. Daripada sepinggang buang sikit, ruwet sikit. Amalkan ruwet. Faham tak ruwet ertin apa ruwet? Kalau tak faham tak sodok teranum. Hidup planet Pluto. Amalkan ruwet. Boleh ruwet. Orang lebih banyak nasi kan seserak. Ia terharu kita ruwet. Amalkan ruwet dulu. InsyaAllah. Jangan amal tambah. Amal ruwet. Dah tak kalau ibu sikit dah. Ruwet kot lah. Mau ruwet 2 ti. Tapi nak amal. Nak suruh dekat tapi apa lagi? Dah lo sikit nak ruwet kan ni. Lah ambil 2 ti pun. Faham lagi? Makin anda. Cerdik-cerdik gitulah kita. Faham? Kan Nabi ajar dah kalau macam nak bangun tahajud tadi. Dah kalau kita nak mayang dadu, bangun saja congok. Bangun saja. Dah apa dah? Paling kurang. Nampak lagi? Dah sikit-sikit. 2 ti terwek. Tak apa dah. Buat ni perbuang 2 ti. Beras tu ada semut ke ada kutu? Dah aku nak ruwek. 2 ti ruwek. Ruwek kat separuh itu. Dah boleh. 2 ti boleh. Nampak? Tak apa. Janji ruwek. Boleh? Amal tu insya-Allah. Okay, insya-Allah lah panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala ada rezeki, kita jumpa pula insya-Allah. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam.